Kita bersyukur saudara-saudara kita sudah memasuki tahun 2023 dan ini menjadi tahun-tahun di mana kita perlu terus berjuang dan kita perlu terus bersemangat di dalam Tuhan. 我们要感谢主，因为我们已经进入了2023年。这一年呢，我们要继续不断的奋斗，与主一起来走我们的人生道路。 Saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema bahaya yang mengancam dan kita akan mengeksposisi bagian dari 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. 今天我们要思想的题目是威胁的危险。我们要解释约翰2书的第9节和第7节到第9节。 Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita 我们 akan 一起来看我们的 membaca 圣经。 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. 我们看约翰2书的第7到第9节。 Kalau saudara sudah menemukan bagian firman Tuhan ini yang Indonesia, membacanya bersama-sama dan setelah itu nanti di bahasa Mandarin nanti akan dibacakan 3 ayat. Kita membacanya bersama-sama, saudara-saudara boleh mengeluarkan suara. 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9. 我们 Sama-sama 读一起读，用印尼语读约翰2书的第7到第9节，然后华语的我再读。 sama-sama dengan saya 1, 2, 3. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. 因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认识耶稣基督是成了肉身来的，这就是那迷惑人敌基督的。你们要小心，不要失去你们所做的工，乃要得着满足的赏赐。反越过基督的教训，不常守这的，就没有神；常守这教训的，就有父又有子。 Saudara-saudara, bahaya itu bisa datang mengancam manusia ketika itu terjadi. 这个当危险发生的时候呢，就会对我们人有威胁。 Tanggal 28 Desember bulan lalu 上 ada 个月的28号， dikeluarkan peringatan saudara-saudara akan terjadi yang namanya hujan badai, akan terjadi yang namanya cuaca yang sangat buruk yang akan terjadi di wilayah Jabodetabek. 有气象局有报告说将会有这个暴雨和还有这个极端的气候发生在雅加达与它周围的地方。 Dan kita bersyukur saudara-saudara memang bahaya itu tidak terjadi di wilayah Jabodetabek. 我们感谢这个危险呢，并没有发生在雅加达与周边的地方。 Tetapi saudara-saudara kita bisa merasakan bahwa hujan itu turun sepanjang hari di akhir bulan Desember. 但是我们可以看到，在12月的月底呢，整天都有在下雨。 Dan di beberapa tempat saudara-saudara khususnya penyeberangan Merak Bakauheni itu ketika kapal feri itu bersandar saudara-saudara maka jembatan penghubung antara dermaga dengan kapal saudara-saudara itu goyang. 再有在这个巴高湖内的渡轮的这个码头呢，当这个渡轮要接上码头的那个桥呢，就断了。 Beberapa mobil mau masuk ke dalam kapal feri itu sulit sekali karena jembatannya goyang. 那个车子呢要进入渡轮呢就很困难，因为那个桥呢一直在摇动。 Nah, salah satu mobil Daihatsu itu tercebur ke dalam laut karena cuaca yang buruk. 因为气候不好呢，所以就有一辆这个戴哈兹的汽车呢掉进海里去了。 Berita yang lain saya tonton saudara-saudara sebuah mobil truk pengangkut pasir juga waktu mau masuk ke dalam kapal feri itu jembatannya goyang dan mobilnya itu ke kanan ke kiri ditarik dan akhirnya mobilnya terbalik jatuh ke dalam laut. 我也在视频上看到呢，有一辆这个载着沙土的这个货车呢，要进入渡轮的时候呢，因为那个
船一直在摇啦，所以它被晃来晃去，然后就掉进了海里去了。 Saudara-saudara, cuaca buruk itu bisa menjadi sebuah ancaman bahaya bagi manusia. 这个不好的气候呢，会对我们人类造成威胁。 Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kepada kita ada bahaya yang lain yang mengancam kehidupan iman Kristen. 圣经也告诉我们，还有另外的一种危险呢，会威胁到我们基督徒的信心。 Rasul Yohanes menyebut bahaya itu adalah antikristus atau si penyesat. 约翰使徒呢称这个威胁呢叫做敌基督，就是迷惑人的。 Dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dikatakan, 在约翰2书的第7节那里说呢， sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. 因为世上有许多迷惑人的出来，他们不认识耶稣基督是成了肉身来的，这就是那迷惑人的敌基督的。 Saudara-saudara, Alkitab katakan antikristus itu artinya adalah orang yang menentang Kristus, orang yang melawan Kristus. 这个敌基督呢，就是抵抗基督，反对基督的人。 Dan mereka bukan hanya menentang Kristus, melawan Kristus, tetapi mereka juga menyesatkan banyak orang untuk juga melawan Kristus dan menentang Kristus. 这个敌基督呢，他不但抵抗基督、反对基督，他也迷惑很多人来抵抗和反对耶稣基督。 Saudara-saudara, inilah bahaya yang dilihat oleh Rasul Yohanes di zamannya. Mereka guru-guru palsu ini mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang daripada kebenaran firman 这 Tuhan. 就是使徒约翰所看到的，在他那个时代呢，这些假师傅呢，就是迷惑人来敌基督。 Dan kalau kita bertanya ajaran-ajaran seperti apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu di zaman Rasul Yohanes. 那么这些假师傅他们所教导的是什么的道理？ Saudara-saudara, kalau kita menyelidiki melalui buku-buku tafsiran, kita akan menemukan yang pertama, saudara-saudara, ada ajaran gnostisisme di dalam zaman Rasul Yohanes. 如果我们参考一些解经书呢，我们就会发现，在约翰的时代呢，有的教导是叫做诺斯提的主义。 Saudara-saudara, ini adalah sebuah ajaran di mana dipengaruhi oleh filsafat dualisme di dalam zaman Plato. 这是哲学家柏拉图时代的二元主义所影响的一种教导。 Plato mengajarkan bahwa di dalam diri manusia antara jiwa dan tubuh adalah dua bagian yang terpisah. 柏拉图的教导是说，人的身体里面呢，有这个身体和他的灵呢是分开的两个部分。 Bagi Plato, tubuh ini adalah kuburan bagi jiwa. 对柏拉图来说呢，这个身体呢就是灵魂的坟墓。 Dan jiwa yang ada di dalam tubuh ini adalah bagaikan sebuah penjara. 这个在身体里面的灵魂呢，就好像是被囚在里面的囚犯。 Dari ajaran Plato ini, saudara-saudara, kemudian para penganut ajaran gnostisisme atau ajaran gnostik ini, mereka mengambil sebuah pelajaran bahwa materi itu jahat dan roh itu baik. 所以呢，这些信诺斯提主义的人呢，他们就认为呢，这个物质是坏的，人的灵才是好的。 Dan pada akhirnya, saudara-saudara, para penganut gnostik ini, para penganut ajaran gnostik ini, mereka mengajarkan bahwa tidak mungkin, mereka katakan, Allah itu berdiam di dalam tubuh manusia. 所以呢，这些诺斯提派的人呢，他们认为呢，神不可能在人的身体里面。 Bagi mereka Allah itu begitu agung, Allah itu begitu mulia, dan tidak mungkin Allah itu ada di dalam tubuh manusia. 所以呢，他们认为神是很高尚的、很荣耀的，神不可能有在人的肉身里面。 Dengan kata lain, saudara-saudara, ajaran gnostik ini adalah sebuah ajaran yang menolak tentang kemanusiaan Kristus. 意思就是说呢，这些诺斯提派的人呢，他们不承认耶稣的这个人性。 Ajaran gnostik tidak mempercayai bahwa Yesus itu lahir sebagai manusia.
诺斯提主义呢，不承认耶稣已经道成肉身成为人了。 Yesus itu lahir melalui seorang perawan yang bernama Maria. Mereka tidak mempercayainya. 他们不相信耶稣是接着童真理玛利亚所生的。 Nah, saudara-saudara, coba kita pikirkan tentang ajaran gnostik ini. Apa bahayanya bagi iman Kristen? 那么我们如果想想这是诺斯提派的教导呢，对我们基督教有什么的威胁？ Ketika seseorang tidak mempercayai Yesus lahir sebagai manusia, 当一个人不相信耶稣已经道成肉身的时候， maka saudara-saudara berarti dia juga akan menolak Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. 那么他就不会承认耶稣死在十字架上为人赎罪。 Dan kalau dia menolak Yesus mati di salib untuk menebus dosa manusia, berarti dia juga menolak akan Yesus yang bangkit pada hari ketiga untuk memberikan hidup yang kekal bagi manusia. 若是他不承认耶稣已经死在十字架上为人赎罪呢，他也不会相信耶稣已经复活，要给人一个新生命。 Dan kalau orang tidak mempercayai Yesus bangkit dari kematian, maka sia-sialah iman kekristenan. 若是一个人不承认耶稣已经从死里复活了，那么他所信的就是枉然了。 Maka saudara-saudara, ajaran gnostik ini dipertanyakan di mana sebenarnya mereka meletakkan keselamatan di dalam iman kekristenan. 那么这些诺斯提派的人呢，他们就被问，到底他们将这个救恩是放在哪里呢？ Dan ajaran gnostik ini sedang menyesatkan orang untuk menuju kepada kebinasaan. 那么这个诺斯提派呢，就是带领人走向那个灭亡的。 Karena kalau seseorang sudah tidak lagi mempercayai Yesus yang mati dan bangkit, 因为一个人若不相信耶稣已经死了而且复活了， maka sebenarnya orang itu sedang menuju kepada kebinasaan. 因为这个人其实是走向灭亡的人。 Saudara-saudara, ajaran yang kedua coba kita lihat. 我们再看第二种的教导。 Ajaran yang kedua disebut sebagai ajaran Serentianism. 第二种的教导呢，叫做塞林斯的这个主义。 Dan ajaran ini adalah sebuah ajaran yang diajarkan oleh seorang yang bernama Serintus. 一个叫做塞林吐斯的人所教导的一个道理。 Serintus itu dipengaruhi oleh ajaran gnostik, cuman dia memformulasikannya kembali di dalam pengajarannya. 这个塞林斯主义呢，是受这个诺斯提主义所影响的，只是呢，他在重新的整理出来的。 Saudara-saudara, Serintus ini mempercayai bahwa Yesus itu lahir sebagai manusia biasa. 这个塞林斯呢，他承认耶稣是以平凡的人出生在这个世上的。 Jadi siapa Yesus bagi Serintus? Yesus itu hanya manusia biasa. 对塞林斯来说呢，耶稣只是一个普通人。 Dia lahir melalui hubungan daripada Yusuf dan Maria, dan kemudian Yesus lahir dan dia menjadi seorang anak tukang kayu. 他是接着约瑟和玛利亚的关系所生下来的，然后他成长成为一个木匠。 Yesus tidak ada bedanya dengan manusia-manusia yang lain. 耶稣与其他的人没有什么不同的。 Tetapi kemudian saudara-saudara, Serintus mengajarkan seperti ini. Pada waktu Yesus itu dibaptis, 所以呢，塞林斯这样教导说，当耶稣受洗的时候， Kristus itu turun dan kemudian memenuhi Yesus, dan Yesus itu menjadi Kristus. 基督就降临在耶稣的身上，耶稣就成为了基督。 Tetapi kemudian saudara-saudara, Serintus mengatakan pada waktu Yesus mau disalibkan, Kristus itu kemudian pergi dan meninggalkan Yesus. 然后塞林斯在说呢，当耶稣要钉在十字架上的时候呢，基督又在离开耶稣了。 Dengan kata lain, saudara-saudara, Serintus ini mengajarkan Yesus itu hanya manusia biasa. 那么塞林斯所教导的就是耶稣只是一个普通人而已。 Dan kalau Yesus hanya manusia biasa, mungkinkah dia bisa mengampuni dosa manusia? 那么若耶稣只是普通人，他能够赦人的罪吗？ Kalau Yesus itu hanya manusia biasa, mungkinkah dia bisa memberikan jaminan hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya? 若是耶稣只是普通人，他能够保证会给人永远的生命吗？ Kalau Yesus hanya manusia biasa, maka dia akan katakan, moga-mogahan
kita kelak akan bertemu di tempat yang kekal. 若是耶稣只是普通人，他只能够说但愿我们以后在天堂见面。 Tidak ada kepastian kalau Yesus hanya manusia biasa. 若是他只是一个普通人，那么就没有一个肯定了。 Tapi dalam iman Kristen kita mempercayai dia Allah yang sejati dan dia manusia yang sejati. 但是在我们基督教的信仰里面呢，我们相信耶稣是一个真人，也是一个真神。 Itu sebabnya saudara-saudara kita melihat dua ajaran ini, ajaran Gnostik dan ajaran Serentianisme, ini adalah sebuah ajaran yang berbahaya bagi iman Kristen. 所以我们看到诺斯提主义和塞林斯主义呢，对我们基督教来说是一种危险的威胁。 Kedua ajaran ini membawa manusia kepada kebinasaan. 这两种教导都把人带到死亡的道路上去， Karena dua ajaran ini menolak Kristus. 因为这两个教导呢都拒绝基督。 Itu sebabnya Rasul Yohanes menyebut mereka sebagai anti-Kristus dan si penyesat. 所以呢，约翰才称他们为敌基督、为迷惑人的。 Dan Rasul Yohanes memiliki sebuah tindakan tegas untuk tidak berkompromi dengan ajaran-ajaran yang sesat ini. 所以呢，使徒约翰就坚决的不与他们这些异端的教导呢妥协。 Seorang cucu daripada murid Rasul Yohanes yang bernama Irenaeus, dia menceritakan sebuah cerita. 这个约翰的门徒的一个孙子呢，叫做Irenaeus 的呢，他讲了一个这样的故事。 Maksud saya Irenaeus ini adalah murid daripada Polikarpus dan Polikarpus dia adalah murid daripada Rasul Yohanes. Irenaeus 啊是波利加普的门徒，波利加普呢是约翰的门徒， Nah, itu sebutnya cucu saudara-saudara. 所以他就是叫做孙徒。 Nah, Irenaeus ini menceritakan satu cerita, satu kali Rasul Yohanes ini hendak pergi ke tempat pemandian umum. Pada waktu itu belum ada WC di rumah-rumah. 有一次呢，这个 Irenaeus 要到一个公共的洗浴所去洗澡，因为当时还没有这个洗浴室。 Dan pada waktu saudara-saudara Rasul Yohanes dia mau pergi ke tempat pemandian umum, dia tahu ada Serintus yang sedang mandi di tempat pemandian umum. 约翰知道，当塞林斯要去那里洗澡的时候呢，这个塞林斯也在那里在洗澡。 Maka saudara-saudara Rasul Yohanes meminta murid-muridnya, dia katakan, anak-anakku cepat pergi tinggalkan tempat pemandian itu karena tempat pemandian itu akan roboh oleh kesesatan daripada Serintus si penyesat. 所以呢，约翰就吩咐他的门徒说：“我的门徒啊，你们赶快离开那个洗浴所，因为塞林斯在哪里呢？这个洗浴所就快要倒塌下来了。” Rasul Yohanes tidak mengkompromikan ajaran-ajaran yang tidak benar. 使徒约翰不与这些不对的教导呢妥协。 Ada seorang jemaat pernah tanya sama saya. 有一个会友曾经问过我。 Lause ada seorang saksi Yehova itu datang ke rumah saya dan kemudian dia cerita-cerita. 老师有一个耶和华见证人的人呢来到我家，然后他讲了一些事情。 Saya bilang usir aja. 我就告诉他说：“你把他赶走好了。” Karena pusing saudara-saudara saksi Yehova itu. 因 Kalau dia itu kalah, ini prajuritnya kalah, dia bawa atasannya. 因为这些耶和华见证人呢是很麻烦的，当他讲输你的时候呢，他就会带他的上司来跟你 Kalau 辩。 atasannya itu kalah, dia bawa atasannya lagi. 如果这个上司辩输了你，他又再带一个更高的上司来跟你辩论。 Kalau atasannya itu kalah lagi, dia bawa atasannya lagi, 如 saudara-saudara. 果这个上司又辩输了，他又会再带他的上司来跟你辩论。 Saudara pusing kan? Daripada pusing, saya bilang udah usir aja. 这种事情啊，令我们很头痛，所以呢，就把他赶走好了。 Yang pertama daripada kamu disesatkan, yang kedua ya udah memang mereka hidup tidak sesuai dengan kebenaran, usir aja. 不要让他们来迷惑你，因为他们是迷惑人的，所以就把他们赶走好了。 Saudara-saudara, dunia ini begitu banyak penyesatan, bahaya daripada penyesatan yang bisa mengancam iman kekristenan. 这个世界上呢，有很多迷惑的事情会迷惑我们。 Maka saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita menghadapi bahaya daripada ajaran sesat ini. 那么问题是，现在我们要怎样去对付
这些迷惑人的教导。 Bagaimana iman kita itu semakin teguh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penyesatan. 这个充满迷惑的世界，我们的信心要怎样的坚固起来？ Saudara-saudara, yang pertama kita perlu ingat akan anugerah Tuhan. 第一，我们要记得主的恩典。 Saudara-saudara, ingat anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita, anugerah Tuhan yang sudah memindahkan kita dari kebinasaan menuju hidup yang kekal. 我们要记得主的恩典已经拯救了我们，已经将我们从死的来带到活的。 Ingat saudara-saudara, anugerah Tuhan yang telah mengubah hidup kita dari orang berdosa menjadi anak Allah. 我们要记得上帝的恩典已经将我们从一个罪人改变成为一个上帝的儿 Dan 女。 anugerah Tuhan ini adalah sesuatu yang berharga bagi kehidupan kita. 这个上帝的恩典才是我们生活里面最宝贵的事情。 Itu sebabnya saudara-saudara di dalam ayat yang ke-8 Rasul Yohanes itu mengingatkan, jangan kamu kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. 所以呢，第8节才说你们要小心，不要失去你们所做的功夫。 Rasul Yohanes mengingatkan bahwa dia telah mengerjakan berita anugerah bagi jemaatnya. 使徒约翰提醒他们，他已经为他们做了这个恩典的信息。 Dan anugerah Tuhan telah bekerja mengubahkan hidup mereka dari orang yang saling benci kepada orang yang saling mengasihi. 而且上帝的恩典已经改变他们，从一个彼此相恨的人变成彼此相爱的人。 Anugerah Tuhan telah mengubah mereka dari orang yang hidup dalam kegelapan untuk hidup di dalam terang. 上帝的恩典已经改变他们，从活在黑暗里的人变成活在光明里的人。 Itu sebabnya saudara-saudara, Rasul Yohanes mengingatkan, ingat anugerah Tuhan. 所以呢，使徒约翰提醒他们说：“你们要记得上帝的恩典。” Dan Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus juga mengingatkan jemaatnya dalam Kolose 2 ayat yang ke-8. 而且约翰使徒保罗呢，在哥罗西书第2章的第8节也提醒哥罗西书的教会。 Paulus katakan, hati-hati jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong, omongan turun-temurun yang tidak ada gunanya, di mana mereka tidak menurut Kristus. 保罗说，他们不要相信那些谎言，使他们不信基督的谎言。 Saudara-saudara, Paulus mengingatkan, jangan sampai kamu dimangsa oleh filsafat yang kosong, ajaran yang sesat ini. 保罗提醒他们呢，不要被这些异端的教导呢所吞吃。 Tapi kemudian saudara-saudara, Paulus juga mengingatkan jemaat Kolose untuk ingat akan anugerah Tuhan. 而且保罗也提醒哥罗西的教会呢，他们要记得上帝的恩典。 Dalam ayat 13 dan 14 Paulus katakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu telah dihidupkan bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. 保罗也提醒他们，在第13和第14节里面，你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切的过犯，便叫你们与基督一同活过来，又涂抹了你们在律例上所写的攻击我们的，有碍于我们的立志记，把它散弃，钉在十字架上。 Saudara-saudara, jemaat Kolose telah diampuni dosa mereka. 哥罗西的信徒呢，已经被赦罪了。 Maka Paulus ingatkan, ingat akan anugerah Tuhan, jangan sampai kamu disesatkan oleh ajaran-ajaran 所 sesat. 以保罗提醒他们，你们要记得上帝的恩典，不要被这些异端所迷惑。 Saudara-saudara, ada seorang bapak, dia sakit matanya. 有一位先生，他眼睛痛了， Itu karena korneanya itu putus 因 begitu. 为他的眼角膜断了， Jadi penglihatannya itu terganggu. 他的视力呢受了影响。 Nah, bapak ini dia pergi ke satu hamba Tuhan untuk minta didoakan. 这位先生呢，就来到一个神仆那里求他祷告。 Biasa hamba Tuhan itu kalau mendoakan ya udah doakan aja. 平常呢，神仆们呢会有人求祷告，就为他祷告。 Hamba Tuhan yang mendoakan bapak yang sakit mata ini cukup unik. 这位为这个眼睛有问题的先生祷告的神仆呢，比较有不一样。 Dia berdoa dan kemudian mengatakan kepada bapak yang sakit mata itu, bapak sedang mengalami serangan
kuasa gelap dari timur. 这位神父呢，他祷告，然后就对这位先生说：“你正在受从东方那里来的一个攻击。” Dan kemudian hamba Tuhan ini mengatakan, Bapak jadi harus bangun pagi-pagi jam 5. 你要 menghadap ke timur, berdoa. 你要早晨5点起身，然后呢向东方祷告。 Saudara-saudara coba ya pikirkan ya. 你们 Berdoa 试 mau 想 menghadap 想， ke timur, menghadap ke barat, utara, selatan, nggak ada pengaruhnya. 其实我们祷告要向东、向西、向南、向北都是没有问题的。 Karena Alkitab mengatakan yang paling penting waktu kita berdoa, Tuhan itu hadir. 因为圣经教导我们说，最主要的是在我们祷告的时候有上帝在。 Kemudian hamba Tuhan ini kasih sebuah air, dia bilang ini air suci, sudah didoakan 然后呢， berhari-hari. 就给他一盆水，说这个水是圣水，已经几天祷告过的。 Bapak minum, nanti akan sembuh. 你喝了这水，你就会眼睛就会好。 Alkitab bilang kayaknya nggak ada air suci, saudara-saudara. 圣经里面根本没有教导什么是圣水。 Jadi saudara-saudara, hamba Tuhan ini mulai menyimpang keluar dari firman Tuhan. 这位神父呢，已经偏离了圣经的道理。 Dan kemudian hamba Tuhan ini juga kasih nasihat yang berbahaya. 然后呢，又给他一个很危险的劝告。 Bapak pakai putih telur dan kemudian putih telur itu teteskan ke bola mata Bapak. 你要用蛋白啦，然后蛋白呢滴在你的2个眼睛。 Itu kan putih telur lengket, saudara-saudara, jadi lem itu mata bisa rusak 这 itu. 个蛋白呢会粘上眼睛，会使眼睛变坏的。 Nah, untunglah Bapak yang sakit mata ini, dia tahu kebenaran. 还好这位眼睛有病的先生呢，他是知道真理的人。 Pulang dari ketemu dengan hamba Tuhan itu, saudara-saudara, Bapak ini memutuskan begini, sudah, saya tidak mau ikutin ajaran sesat yang diajarkan oleh hamba Tuhan itu. 从那个神父那里回来之后呢，这位先生就决定不要听从这个神父所教导所说的 Karena 话， nasihatnya keluar dari firman Tuhan, 因为他所说的呢都偏离了圣经的道理， tidak sesuai dengan firman Tuhan. 不符合圣经的道理。 Dan Bapak ini mengatakan lebih baik saya buta, tapi kemudian saya tetap percaya Yesus, saya tetap hidup dalam ajaran Kristus. 更好，我是眼睛盲了，但是我还是信耶稣，还是听从耶稣的。 Dan buat apa saya disesatkan, meskipun mata saya sembuh, nanti saya akan menuju kepada kebinasaan. 我的眼睛虽然好了，被迷惑了，眼睛好了，但是我最后还是要灭亡的。 Sudahlah, saya tetap buta, saya tetap percaya Yesus, saya tetap tinggal dalam ajaran yang benar, dan saya percaya di surga saya akan melihat dengan mata yang baru. 好了，我仍然眼睛盲了不要紧，我只要仍然相信耶稣，我以后在天堂，我的眼睛就会亮了。 Saudara-saudara, Bapak ini melihat keselamatannya itu berharga. 这位先生知道这个救恩是很宝贵的， Anugerah Tuhan itu berharga. 上帝的恩典是很宝贵的。 Dan karena anugerah Tuhan itu berharga, dia tidak ingin menggantikan anugerah Tuhan dengan hal-hal yang tidak berharga. 因为这个恩典是宝贵的啦，所以他不愿意用没有价值的东西来代替这个恩典。 Saudara-saudara, ini hal pertama untuk kita menghadapi ajaran sesat. Hal 这 yang 就是 kedua, 我们面对这个异端的这个第一个方法。 hal yang kedua, saudara-saudara, kita perlu tetap tinggal dalam ajaran Kristus. 第二，我们要仍然守在这个基督的教导里面。 Rasul Yohanes mengatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9, dikatakan setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. 使徒约翰说：“凡越过基督的教训，不常守做的，就没有神；常守这教训的，就有父又有子。” Saudara-saudara, ini peringatan serius yang Rasul Yohanes katakan. Tidak tinggal dalam ajaran Kristus, kemudian melangkah keluar, tidak memiliki Allah. 这里是使徒约翰给我们的这个警告说，我们在有了这个基督的教训，我们越过了，我们就失去了。
Dengan kata lain, saudara-saudara, orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, dia menjadi anti-Kristus. 一个没有在基督的教导里面的人呢，他就变成了一个敌基督。 Itu sebabnya saudara-saudara, Rasul Yohanes mendorong jemaat-jemaatnya untuk tinggal di dalam ajaran Kristus. 所以呢，使徒约翰呢才鼓励他的门徒们呢，要守在基督的教训里面。 Dan orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus, ia memiliki bapa maupun anak. 守在基督的教导里面的人呢，他就有父也有子。 Saudara-saudara, kita perlu tetap tinggal dalam ajaran Kristus. 我们是要常守在这个基督的教训里面。 Alkitab yang kita baca bukan hanya perlu kita hafal, tapi perlu kita mengerti dalam kehidupan kita. 我们所读的圣经不是要我们把它背下来，但是我们要活在这个道理的里面。 Seorang pahlawan Prancis yang bernama Napoleon Bonaparte. 一个叫做拿破仑的法国英雄， Saudara-saudara, dia adalah pemimpin pasukan yang tertinggi di dalam negara Prancis pada waktu itu. 他是当时法国的这个最高的这个元帅。 Dan Napoleon Bonaparte ini dia biasa berkunjung ke batalion. Dan kemudian dia kalau ketemu pasukannya dia akan bertanya. 这个拿破仑呢，常常到他的军营里面去巡查，然后呢，他遇见他的士兵，他会跟他们谈话。 Nah, kebetulan saudara-saudara, pasukan-pasukan Prancis itu yang bergabung di dalam pasukan Prancis itu banyak dari negara-negara lain yang mereka tidak bisa bahasa Prancis. 还刚好呢，这些加入法国的这个兵旅里面的士兵呢，很多都是别国来的，他们不懂法语的。 Nah, ketika Napoleon hendak berkunjung ke satu batalion, kemudian pemimpin batalion ini kemudian dia ceramahin pasukannya. 然后呢，拿破仑到了一个兵旅之后呢，他就向他们呢做了一些讲座。 Dia bilang, besok Napoleon, pemimpin kita akan datang. 他说呢，明天我们的领袖拿破仑要来了， Pasti dia akan bertanya 3 hal ini. Dia selalu bertanya 3 hal 他 ini. 一定会问这3件事，他常问的就是这3件事。 Jadi pemimpinnya ini kemudian mengatakan, hafalin. Kalian yang gak bisa bahasa Prancis, hafalin. Malam ini hafalin. 然后呢，这个士兵的这个领袖呢，就对他的士兵这些不懂法语的士兵说呢，你们要将这3件事背下来，要背下来。 Yang pertama kamu akan ditanya berapa umurmu. 第一，他会问你们多少岁了， Ayo hafalin. Yang umurnya 要 25, 记起来，要记起来，20岁的记起来。 25. Yang 要 umurnya 记得30, hafalin 25是怎样 30. 说的，30岁的要记得30是怎样说的。 Mereka hafalin. 他 Kedua, 们就把它记下来了。 kamu akan Tiga. ditanya, sudah berapa lama kamu berperang? 他会问你们，参见多久了？ Yang sudah 5 tahun berperang, hafalin 5 tahun. 3 tahun berperang, 3 tahun, hafalin. 你们参加战争3年的就说是3，5年的就说是5，要记起来3和5是怎样说的。 Kemudian kamu akan ditanya, kamu akan berperang di kota A atau kota B? 然后他会问你在 A 城还是在 B 城打仗过，他就会问你们， Jawab aja dua-duanya. 你们要说2个都有， Jadi ingat dua-duanya. 要说2个都有。 Nah, datanglah saudara-saudara Napoleon Bonaparte. 那么拿破仑真的就来到了这个兵营里面， Maka dia mulai salamin pasukan-pasukannya. 他就跟每一个士兵打招呼， Dia bertanya kepada salah satu pasukan. 他就问其中的一个士兵， Tapi dia tanya terbalik, saudara-saudara. 他问的是倒反来问的， Sudah berapa lama kamu berperang? 你战争多久了？ 23 tahun, Jenderal. 他说23年。 Wah, Napoleon bingung kan? 拿破仑就不知所措了。 Kemudian Napoleon bertanya kembali. 然后拿破仑又在问 Berapa umurmu? 你多少岁了？ 3 tahun, Jenderal. 他说3岁。 Napoleon bingung. 拿破仑不知道要怎样说了。 Ini yang gila kamu apa saya? 这是你疯了还是我疯了？ Dua-duanya, Jenderal. 他说2个都是， Dua-duanya yang gila, saudara-saudara. 2个都是疯子， Karena salah hafal, saudara-saudara. 因为他们背错了。 Hanya hafal, tidak mengerti. 他们只是把它背下来，但是根本不懂在说什么。 Saudara-saudara, Alkitab bukan hanya untuk kita hafal. 圣经不是给我们背的，
Tapi 经 kita 文， perlu mengerti di dalam kehidupan kita. 但是我们要在生活里面去明白它。 Bagaimana kita mempraktekkan, bagaimana kita hidup dalam firman Tuhan. 我们要怎样去实践出来，在我们的生活里面行出来。 Saya pernah mendengar cerita tentang seorang teller bagaimana dia di training. 我曾经听过一个银行的出纳员受训的一个过程。 Saudara-saudara, seorang teller itu ketika di training, dia biasa 3 bulan pertama, dia akan dikasih duit yang asli. 一个银行的出纳员呢，他受训的时候呢，前3个月他就给他真的这个钞票。 Duit yang asli ini dipegang, diraba, disentuh, dirasakan, saudara-saudara. 他就一直要摸，要去感觉这个真的钞票是怎样的。 Dia akan diberitahu nih kalau duit yang asli nih modelnya kayak begini nih, kamu raba nih, pegang ininya, garis tengahnya, ininya, dikasih tahu 有 saudara-saudara. 人会告诉他，这个真的钞票，你要摸的时候，它是这样的。 Nah selama 3 bulan saudara-saudara, teller ini dia mulai menghitung uang yang asli. Dia hitung, dia pegang, dia raba, dia 那么 rasakan. 前3个月呢，这位银行的收纳员呢，他就会整天在数钱，用感觉去感觉这个真钱。 Setelah 3 bulan saudara-saudara mulai diselipkan satu uang palsu. 3个月之后呢，就开始里面掺有一些假钞票进去了。 Dan ketika seorang teller dikasih uang segepok itu dan kemudian dia mulai menghitung serat. 当一个出纳员呢，他给他一个一贴的钱要他去算的时候， Dan dia ketemu ini uang palsu. 他就会发现里面有假的钞票。 Saudara-saudara, kenapa teller tersebut bisa menemukan uang yang palsu? 为什么这个出纳员会找到这个假钞票出来呢？ Karena dia terbiasa dengan yang asli. 因为他已经习惯于这个真钞票是怎样的了。 Orang Kristen yang terbiasa hidup dalam firman Tuhan, membaca, menyelidiki firman Tuhan, dia akan tahu ajaran yang palsu 一 seperti 个 apa. 习惯研读圣经的基督徒呢，他会知道哪一个教导是假的。 Dan orang yang tetap tinggal dalam ajaran Kristus, dia tidak mudah untuk disesatkan, dia akan tetap setia. 一个长守在基督的教训里面的人呢，他不容易被迷惑的，他一直会忠心的守下去的。 Saudara-saudara, biar kita menghadapi ajaran-ajaran yang sesat ini, kita boleh tetap ingat akan anugerah Tuhan dan tetap tinggal dalam ajaran Kristus. 我们在面对这些迷惑的时候、异端的时候呢，我们要记得上帝的恩典，也要长守在基督的教训里面。 Kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们来低头祷告。 Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. 主啊，我们感谢你今天中午所给我们的真理。 Tuhan, biar kami boleh tetap tinggal dalam ajaran Kristus, kami boleh tetap setia dalam kebenaran firman-Mu dan kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. 愿我们能够长守在你的真理里面，忠心于你的真理不偏左右。 Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, supaya kami boleh terus diarahkan pada kebenaran-Mu dan kami tidak hidup dalam kesesatan. 求主用你的圣灵来导向我们，使我们能够活在你的真理里面，不被偏离下去。 Menyerahkan kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, teguhkan iman mereka di tengah-tengah bahaya dunia yang penuh dengan penyesatan ini. 我们将我们的会友交托在你的手中，在这个危险、很多迷惑的世界中，他们能够蒙你的保守。 Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus 生 kami 命交托 berdoa. 在你的手中，我们奉主耶稣基督的生命这样祷告。 Amin.